Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada satu hari je kita nak ulang kaji. Sebab hari Khamis nanti terus ada ujian kan? Awak start ujian hari Rabu. Jadi hari Khamis tu kita akan ada ujian terus. Pukul berapa saya tak ingat. Pukul berapa? Siapa ada jadual? Saya tengok jadual. Mana jadual? Okey, hari Khamis petang pukul 2:30 hingga 4:30. Okey. Waktu petang tu tak mau tidur ke apa ke semua kena jawab sampai 4:30. Okey, saya akan start pukul 2:30. Habis 4:30 tu, lepas tu saya akan bagi masa dalam 15 minit untuk awak upload jawapan kalau ada masalah ke apa ke awal-awal. Okey? Kalau ada siapa-siapa ada masalah, bagi tahu awal-awal kat cikgu. Jangan last minute. Oh, cikgu saya tak boleh upload lah. Last minute baru abang. Kadang-kadang tu dia tak masuk pun. Dia pergi mana, pergi keluar, pergi jalan mana ke. Tiba balik tu, baru teringat ada periksa. Tu abang kata saya tak boleh masuk lah. Dia tipu. Tipu cikgu tapi tak boleh tipu Allah. Banyak kali dah cikgu tahu lah. Ni sampai tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3 semua dah periksa dah. Hari ni tingkatan 2. Macam-macam alasan dia pun bagi. Okey, dah ready untuk kita start ulang kaji ya. Okey. Tengok soalan. Okey, soalan ni bahagian C ni dia ada 6 soalan. Okey. Setiap satu soalan dia ada A, dia ada B, dia ada C. Lepas tu dekat A, B, C tu pun dia ada pecahan-pecahan yang lain lah. Contoh dia macam ini kan. A, dia ada A1, A2. Okay. Dia ada A1, A2 aja. A3 tak ada. Dia memang tak ada 3. A1, A2. Ada setengah soalan ada A sahaja, tak ada A1, tak ada A2. Jadi awak perhatikan betul-betul nanti, soalan ujian nanti, awak kena tulis betul-betul. Ini soalan A1, A2. Kena tulis, bagi tahu cikgu. Satu muka surat tu. Tak payah salin soalan. Sekali dia tanya, cikgu nak salin soalan tak? Tak payah. Terus bagi tulis jawapan, pengiraan semua. Syarat kena ada pengiraan lah. Contoh kalau ada 3 markah ke, saya tak mau jawapan terus. Kalau jawapan terus, awak tak dapat markah langsung. Walaupun tepat macam mana pun jawapan awak, tak ada jalan kira, tak ada markah. Dia kena ada jalan kira. Kita tengok kita tengok soalan. Contohnya macam soalan ni. 3 markah. Takkanlah jawapan terus awak bagi kot. Dia kena ada jalan pengiraan dia. Okay, 3 markah ni. Dia ada jalan pengiraan. Semua ada jalan pengiraan. Okay. Contoh dia macam yang ni. Walaupun dia suruh isi tempat kosong ni, isi kotak ni, dia markah dia ada 2 kalau tak silap saya. 2 markah kat sini. Saya tak ada terpotong kat sini. Nanti saya tengok balik. Sama juga yang ni. Walaupun nampak simple macam tu, awak boleh tekan kalkulator, tapi dia ada markah untuk pengiraan. Okey, kita tengok sama-sama soalan nombor 1A ni. Okey, nombor 1A, negatif 7 tambah negatif 5. Dengarlah saya cakap ni. Dengar? Okey. Dengar. Okey, good. Okey, negatif 7
tambah negatif 5 bahag per ni negatif 7 tolak negatif 5. Okey. Okey, ini awak tengok. Ini saya ajak dah sebelum awak PKP dulu. Uh, positif bila bertemu dengan Negatif. negatif. Ni berarti darab lah. Bila dia temu macam ni, maksud dia darab lah. Okay. Negatif bertemu dengan positif, awak boleh tukar kepada negatif. Kalau berbeza, bila awak tengok ni beza. Tanda ni dengan tanda ni beza. Bila dia bertembung macam ni, awak boleh tukar jadi negatif ataupun operasi tolak. Ni operasi tolak. Okay. Kalau sama, awak akan dapat yang positif lah. Kalau sama, positif. Okay, ini kena ingat sebab awak akan guna benda ni sampai awak kata 5. Saya rasa bila saya ajak ni setiap kali, saya akan cakap macam tu lah. Awak kena ingat, sebab nak pakai, sebab nak guna sampai tahun 2020. Semua saya habaq macam tu. Memang betul je lah. Kalau tak betul, orang tak cakap lah kan. Okay. Okay. Ini memang kena duduk dalam kepala. Bila kita jawab soalan ni, kita tukar step by step. Ikut pertapa step by step. Okay. Negatif 7. Bila dah tukar benda ni, kita akan jadi tolak kan. Tolak 5 per negatif 7. Yang hak ni pula kita tukar yang sama jadi tambah 5. Okay. Okay, kalau nak guna kalkulator, awak asing jawapan ni awak kira asing-asing. Kat atas awak kira asing, kat bawah awak kira asing. Okay, kat atas. Kat atas, negatif 7 tolak 5 dapat apa? Cepat. Negatif 7 tolak 5 dapat apa? Negatif 12. Negatif 2. 12. Mana ada 2? Negatif 12. Razak hang guna kalkulator tak? Macam dulu saya ajak kan 1, 2, 5. Negatif 7, negatif 5. Hutang, ni hutang. RM7, hutang RM5. Bila hutang RM7, hutang RM5, awak hutang lagi kan? Tambah lah. Dah lah hutang RM7, hutang lagi RM5. Lain-lain kali awak hutang RM12. Tak banyak pun hutang. Okey, bawah awak hutang RM7. Awak bayar. Awak guna duit, awak bayar RM5. Kita akan dapat Negatif 2. hutang tu kurang okey. Okey, suara saya clear ke? Sebab internet sini tak elok lah. Clear, clear. Kadang-kadang Clear, dia sekat. sekat lah. Tu lah. Sebab saya pakai 5G. Tak tahu lah. Okey, kot. Saya slow. Okey. Okey, negatif. Tengok sini. Ini awak boleh guna kalkulator. Okey. Awak boleh guna kalkulator. Negatif 12 per ni awak guna ABC tu kan. A, B stroke C tu. Lepas tu negatif 2. Awak akan dapat jawapan 6. Okey, garis jawapan. Bila dah dapat jawapan, awak gariskan jawapan tersebut. Okey. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Okey, kita teruskan nombor 1, A2. Okey, soalan dia minta lengkapkan. Okey, bila awak tengok sini,
kita start operasi mana dulu? Awak kena ingat, saya ulang balik, awak kena ingat ni. B, O, D, M, A, S. B, O, D, M, A, S ya. B ni stands for bracket. Okay. D ni off lah. Off ni saja dia nak bagi sedap. Over ke off ke saya pun tak tahu. D ni division. Division adalah bahagi atau M ni adalah multiplication. Lepas tu A ialah addition, tambah. S ialah subtraction, tolak. Okay, maksud dia, kalau ada kurungan, kita jawab kurungan dulu. Okay, ini kurungan untuk negatif 2, bukan kurungan operasi. Kurungan operasi dia macam ni. Macam, mana dia? Tak ada kat sini. Tak ada. Dia operasi dia macam ni. Kalau kat sini kan, negatif 2 tambah 5. Okey, darab. Contoh ni, saya bagi contoh lah. Okey, kalau ikutkan, awak kena jawab bahagi dulu kan. Lepas tu, darab kan. Tapi ini dia ada kurungan. Operasi tambah dengan tolak kena buat dulu sebab dia duduk di dalam kurungan. Okey, kena jawab yang ni baru boleh jawab yang bahagi dengan darab. Walaupun dia operasi tambah. Kan bila kita tengok susunan ni tambah dengan tolak belakang sekali kan. Tapi sebab dia duduk dalam kurungan, kita kena jawab yang ni dulu. Kena faham lah. Kita guna bookmark kena faham. Okey, saya padam. Okey, kalau kita tengok soalan dia, tak ada operasi tambah, tak ada operasi tolak. Okey, ini senang. Kita jawab yang depan dulu. Okey, kita jawab yang ni dulu. Okay, berapa? 126 bahagi negatif 2 dapat berapa? Negatif 60. Ya, awak senyap dia apa ni? 63. Okey, negatif 63. Lepas tu kita darab dengan sesuatu nombor untuk jadi 189. Okey, bila awak tengok 189 ni, nilai dia positif. Kan kita darab satu benda, kalau negatif, kena darab benda yang sama negatif untuk dapatkan positif. Yang ni, negatif darab negatif dapat positif kan? Macam ni lah. Nombor negatif, darab dengan nombor negatif, dia akan jadi nombor positif. Jadi nilai yang dalam kotak ni mesti negatif. Okay, macam mana nak jawab? Okay, 63, bila operasi sini darab, kita tak belah kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, ingat lawan dia. 189, ini kotak ni bahagi negatif 63. Ataupun nak tak bahagi macam ni pun tak apa, macam ni 189 bahagi negatif 63 pun boleh juga. Okay, ikut. Okay, dapat berapa jawapan? Dapat berapa jawapan? Kalkulator semua ada, kira? Negatif 3. Negatif 3. Okay? Itu jawapan dia. Yang dalam kotak tu adalah negatif 3. Awak tengok sini. Walaupun satu kotak je kita kena jawab, jangan duk main tulis je nombor. Okay, dia kena kira. Markah dia kat sini 3 markah. Okay, sini awak selesaikan depan ni dapat 1 markah. Kemudian awak bahagi, awak dapat 1 markah. Jawapan 1 markah. 1, 2, 3. Kalau awak terus bagi jawapan negatif 3, tak awak menunjukkan awak sama ada awak meniru ataupun awak tak erti jalan kira ataupun hentam saja.
Tak boleh. Awak kena kira benda ni kan. Macam mana kita nak main teka ya kan? Tak boleh teka, kena kira baru awak tahu. Okay, ada nak tanya? Okay, kalau tak ada, saya terus soalan. Di mana ni? Satu A, satu B. Okay? Cari faktor sepunya terbesar bagi 24, 36 dengan 84. Okay, FSTB. Ini FSTB. Macam mana jawab FSTB? Siapa tahu? Apa dia faktor sepunya terbesar? Faktor tu apa dia? Cuba bagi contoh. Siapa nak bagi contoh? Siapa nak bagi contoh? Iman bagi contoh Iman. Apa dia faktor? Kalau contoh dia 24. Kalau 24, faktor untuk 24 apa? Siapa tahu? Faktor tu nombor bulat yang boleh dibahagi secara tepat. Okey, satu Z. Dulu kan Aisyah, saya ajak dulu kan. Macam faktor 24. Kalau 24, satu darab berapa jadi 24. Macam tu. Faktor dia ialah 1 dengan 24. Satu ialah faktor 24. 24 ialah faktor untuk 24. Nombor yang boleh dibahagi. 2 dengan 12 kan. Okey, 2 adalah faktor 24, 12 pun faktor 24. Okey, 3 pula. 3 dengan 8, 4 dengan 6. Lepas tu, habis. Jadi faktor, saya nak bagi tahu je lah. Tapi bukan jawab soalan ni. Soalan ni lain. Faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dengan 24. Itu faktor dia. Itu maksud faktor. Boleh tak? Cikgu, Bila kalau buat soal- bahagi pun boleh kan? Boleh bagi, tapi awak nak bagi dengan nombor berapa? Jadi awak nak akan cuba 24 bagi 5, 24 bagi 6, 24 bagi 7, 24 bagi 8. Bila awak buat darab ni, awak tak perlu try and error, awak tahu dah. 1 darab 24, kalau 2 darab berapa? 24, 2 darab 12. Boleh bahagi, tapi bahagi ikut. Kalau saya lebih syorkan awak buat darab macam ni. Sebab bila awak tengok 4, awak start 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 memang tak boleh kan. Lepas tu 6. Nampak tak dia naik balik? Tu kita boleh stop kat situ lah. Kita tahu dah nombor dia akan patah balik sampai 24 balik. Jadi ini adalah semua faktor 24. Kalau buat macam ni, awak boleh jawab dengan lengkap lah. Awak takkan tertinggal. Okay? Okay. Bila kita tengok soalan, dia kata cari faktor sepunya terbesar. Sepunya tu maksud dia sama. 24 pun boleh, 36 pun boleh, 84 pun boleh. Okay, faktor sepunya. Maksud dia semua ni ada 2. Contoh dia 2. Semua boleh bahagi dengan 2. Betul tak? Jadi 2 ialah faktor sepunya bagi 24, 36 dan 84. Tetapi soalan dia nak faktor sepunya terbesar. Maksud paling maksimum. Okay. Faktor mana yang paling maksimum? Okay. Kalau kita senaraikan macam ni, boleh tapi lambat. Okay. Lambat. Boleh senaraikan macam saya buat ni. Tu kita tengok nombor yang sama. Tapi lambatlah. Nak cepat, kita buat operasi bahagi. Okay. Macam mana kita nak buat operasi bahagi? Kita dah belajar dah masa kat sekolah. Ingat tak ingat ya?
Okey, kita bahagi 24, 36 dengan 84. Okey, kita nak bahagi, kita start dengan nombor paling rendah sekali iaitu 2. Kita guna nombor perdana. Kalau dia boleh start dengan nombor besar tapi awak kena memang cekap sifir pun boleh lah. Nanti kalau saya takut awak tersilap. Tersilap lagi rugi lah. Jadi lebih selamat kalau kita start dengan nombor paling rendah. Nombor 2. Nombor 1 tu tak usah kata lah, semua bahagi dengan nombor boleh kan. Okey, 24. 24 bahagi dengan 2. Ingat 24 bahagi 2. Dapat 12. 36 bahagi 2. Dapat 18. Ini sifir memang kena ingat. Kena orang kata apa, kena cekak lah. 84 bahagi 2, 42. Okey, awak tengok 12, 18, 20, 42. Itu boleh bahagi dengan 2 lagi sebab semua nombor genap. Nombor genap saja awak tengok boleh bahagi dengan 2. Okey, kita buat 2 lagi. Okey, 12 bahagi 2, 6. 18 bahagi 2, 9. 42 bahagi 2, 21. Okey. Kemudian awak tengok ada nombor ganjil. Dia start ada nombor ganjil. 6 genap kan? Lepas tu 9 ganjil, 21 ganjil. Kita tak boleh dah pakai 2. Kita kena tengok nombor lain. Tengok 9 dengan 21, kita ambil 3. Atas daripada 2, 3 kan? Okey, kita ambil 3. 6 bahagi 3? 2. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3? 3. 3. 21 bahagi 3? 7. Okey, bila awak tengok ni nombor perdana dah. Dia tak boleh bahagi dengan mana-mana nombor lain dah. 7 nombor perdana, 3 nombor perdana, 2 pun nombor perdana. Okey, bila dah nombor perdana, kita stop kat situ. Kita tak boleh bahagi dah. Okey? Okey, jadi FSTB dia kita ambil yang tepi semua tu. 2 darab 2 darab 3. Okey, awak dapat 12. Okey, jadi 12 ialah faktor sepunya terbesar. Okey, kalau awak nak confirm betul ke tidak, awak try 12, 24 bahagi 12, 36 bahagi 12, 84 bahagi 12. Semua boleh bahagi. Akan dapat 2, 3 dengan 7. Okey. Kalau awak tak tahu, awak darab 7 darab 12 dapat berapa? 3 darab 12 dapat berapa? 2 darab 12 dapat berapa? Dapat balik nombor yang kat atas ni. Sama je. Okey? Okey tak? Faham tak? Okey. Ini soalan untuk FSTB. Okey, kalau GSTK, gandaan sepunya terbesar, awak buat macam ni juga. Tapi awak bahagi sampai tinggal 1, 1, 1. Itu beza dia. Itu beza dia. Awak bahagi nombor, kalau GSTK GSTK, ingat balik GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey? Awak kena bahagi, tak kira sampai nombor dia tinggal 1, 1, 1. Lepas tu awak darab lah yang kat tepi. Macam awak buat FSTB ni. Tapi ini untuk GSTK. Okey? Ingat balik. Okey. Untuk soalan nombor 1C pula. Baru nombor 1C. Okey, tulis 60 sebagai hasil darab faktor perdana. Tadi awak dah tahu apa maksud faktor. Jadi kita cari faktor perdana. Cara dia sama tapi ni satu nombor je. 60 dan kita gunakan nombor perdana semua.
Start dengan nombor perdana apa? Nombor perdana, nombornya, senaraikan nombor perdana. Siapa masuk? Dua, Nombor tiga, perdana, tiga, 2, lima, tujuh, tujuh, 5, 7 lagi. tujuh, sembilan, 9 bukan. sembilan, 11, 13, 17, 19. Dan dot lah. Okay. Dan dot. Okay. Okay, ada orang nak masuk tapi tak boleh. Sekejap. Siapa tu? Okey, kemudian kita bahagi dengan nombor tu. Contohnya kita bahagi dengan nombor 2. Dia sebab nombor genap kan? 60 tu nombor genap. Jadi kita boleh bahagi dengan 2. Kita start dengan 2. 60 bahagi 2 dapat 30. Pun nombor genap juga kita bahagi dengan 2 lagi. Dapat 15. Sampai kat sini kita tak ada bahagi dengan 2 lah. Kita kena bahagi dengan 3. Okay, kita naik satu-satu. Okay, bahagi dengan 3 dapat 5. Okay, 5 tak ada bahagi dengan 3 kan? 5 boleh bahagi dengan 5. Sampai awak dapat 1. 5 bahagi 5 dapat 1. Okay, habis. Jadi, hasil darab faktor perdana dia ialah apa satu dekat atas. Okay. 2. Ambil yang tepi dia semua. Darab 2, darab 3, darab 5. Bila awak darab, awak dapat balik 60. Okay. Bila hasil darab tu, maksud dia ni nombor perdana, ni nombor perdana, nombor perdana, nombor perdana, nombor perdana. Awak tak boleh guna 2 darab 2 ni 4. Awak tak boleh tulis 4. Ni boleh juga. Sama juga jawapan dia 60. Tapi ini bukan nombor perdana. Dia bukan faktor perdana. Kita hanya ambil faktor perdana sahaja. Sebab dia nak faktor perdana. Okey? Ikut soalan. Kalau dia kata hasil darab faktor, bubuh apa pun tak apa. Asalkan dapat 60. Kalau dia kata hasil darab faktor perdana, ini sahaja. Ini 60 juga. Tapi bukan perdana, jadi kita tak boleh ambil yang ni. Lepas tu kita bahagi dengan nombor perdana sahaja. Ikut soalan. Okey? Soalan dia nak apa, kita jawab. Okey, faham? Budak ni tak ada join. Cikgu tak approve. Boleh. Tak bunyi. Apa tak abang tak ada orang nak masuk. Okey. Seterusnya. Nombor 2A. Okey, nombor 2A ni kita guna kalkulator. Semua ada kalkulator? Ada. Okey. Ada tak siapa? Sekejap. Sekejap. Boleh join lagi. Siapa dia ni? Bila masuk cepat-cepat. Kadang-kadang saya terlepas pandang. Kalau ada siapa nak masuk, beritahu. Kadang tak bunyi dia punya apa. Kalau kadang-kadang dia bunyi kedek-kedek masuk. Pasal apa? Saya dah auto admit dah. Pasal apa tak boleh masuk? Ni saya tekan auto admit dah tadi. Okay.
Okey, soalan ni kita guna kalkulator. Okey, kalau awak tengok betul-betul kalkulator tu punca kuasa 3. Ini soalan punca kuasa 3. Okey, bila dia awak tengok tekan terus kalkulator memang awak boleh dapat jawapan. Okey, bila awak tekan kalkulator terus boleh dapat jawapan. Tapi macam saya cakap tadi lah, dia kena ada jalan kira. Lah elok kita nak jawab. Ni main hentam je jawapan siapa-siapa pun boleh kan. Okey, kita tengok dalam kurungan, dalam punca kuasa 3 tu, bawah dia tu. Ni bawah bumbung dia ni. Kita jawab yang dalam ni dulu. Okey, nak guna kalkulator tu pun boleh. 41 tekan A, B, C tu sebagai tanda per tu kan. Ni tanda per ni. Kita guna A, B, C tu. Lepas tu 64 tolak dengan 6. Awak akan dapat jawapan dia dalam bentuk pecahan wajar. Okey, dapat tak? Dapat tak? Pecahan wajar. Negatif 5, 23/64. Dapat. Okey. Ni awak akan dapat negatif 5, 23/64. Bila awak tukar, buat dalam bentuk ni, awak nak tukar kepada bentuk tak wajar. Itu kalau balik. Tak. Tak. Awak. Ni nak simpan kat sini kat sini. Bubuh dalam ni. Dalam laci. Dalam laci dia ada kunci. Ada kunci tak? Laci. Oh. Bukan si kolam dia. Kalau kita kawan. Tak apa. Mana yang siap? Boleh tukar. Okay. Mana dah. Okay. Bila awak tekan, awak nak tukar bentuk tak wajar, awak tekan shift ABC. Bentuk wajar, dia nampak tak wajar tu, dia tulis D per C tu. D per C. Itu bentuk tak wajar. Okay, jadi awak nak guna D per C ni dalam bentuk tak wajar, awak kena tekan shift dulu. Sebab shift dia warna kuning, jadi simbol tu pun warna kuning. Jadi awak kena tekan shift D per C. Okay, awak akan dapat negatif. Awak akan dapat punca kuasa 3 negatif 343/64. Dapat? Okey? Okey, daripada nombor pecahan wajar, kita tukar jadi pecahan tak wajar. Awak dapat punca kuasa 3 bagi negatif 343 per dengan 64. Okey, sebenarnya kita boleh tukar kepada 2 ni. Punca kuasa 3 ke atas. Lepas tu, punca kuasa 3 kat bawah. Dia boleh asingkan. Okey. Kita boleh asingkan. Ini saya nak bagi tahu ni. Boleh asingkan tapi kita tak perlu asingkan. Sebab kita terus boleh dapat jawapan sebab kita guna kalkulator. Ini awak boleh asingkan nanti satu hari nanti ataupun dalam soalan periksa ke apakah dia nak awak asingkan bahawa boleh dapat jawapan. Okey, tapi soalan ni tak perlu asingkan pun tak apa. Awak guna kalkulator terus, awak boleh dapat jawapan. Tapi saya nak bagi tahu ni pengetahuan. Untuk pengetahuan awak, dia boleh dipecah kepada 2. Punca kuasa 3 kat atas, punca kuasa 3 kat bawah. Nanti jangan tanya dah, cikgu boleh ke tak? Saya bagi tahu awak boleh. Okey? Okey, macam mana nak jawab? Okey, kena ada kurungan. Okey, 343, ABC 64. Awak akan terus dapat
jawapan. Dapat berapa? Siapa dah dapat jawapan? Oh, ni saya seorang yang duk ulang gaji ke ramai-ramai ulang gaji ni? Negatif 7/4. Ataupun kita pecah kepada nombor pecahan wajar iaitu negatif 1/3/4. Okey, soalan pecahan. Kita bagi jawapan dalam pecahan. Kecuali dia minta dalam nombor perpuluhan. Nombor pecahan jangan duk saja-saja pergi tukar perpuluhan. Boleh, tapi adalah lebih elok awak tukar dalam bentuk pecahan, lagi tepat. Kalau soalan dia minta dalam perpuluhan, baru bagi perpuluhan. Okey, dan kalau soalan perpuluhan nak tukar jadi pecahan, dia ada sebab dia. Jadi awak kena Cikgu, ikut tu apa? soalan. A yang kat tengah tu. Atau. Oh. Atau. A, alias, or. Either, or. Okey, nombor 2. Okey, operasi tambah. Jadi, awak kena jawab yang dalam kurungan tu dulu. Ataupun buat serentak pun tak apa. Okay. Punca kuasa 3 bagi 1000. Okey, ingat punca kuasa 3 dia ada positif, dia ada negatif. Okey, punca kuasa 2, ni 2, negatif tak wujud. Okey, tak wujud. Kalau punca kuasa 2 nombor negatif. Kalau awak tekan kalkulator dia keluar error. Okey, tak ada. Kalau awak tersilap tulis ke, awak cek balik. Benda ni mana ada punca kuasa 2 nombor negatif? Tidak ada. Punca kuasa 2 hanya untuk nombor positif sahaja. Dia tak ada negatif. Okey, ingat ni. Punca kuasa 2 nombor positif sahaja. Tapi untuk punca kuasa 3 dia ada nombor negatif, dia ada nombor positif. Okey, kalau punca kuasa 3 negatif 1000, awak akan dapat negatif 10. Tekan kalkulator. Okey, tambah. Okey, ini kita guna buat mas, kurungan. Selesaikan dalam kurungan ni dulu. Okey, dalam kurungan punca kuasa 3 bagi 27. Punca kuasa 3 bagi 27 ialah berapa? Krik ni tak dengar apa ni. Berapa? 3. 3 lepas tu kuasa 2 lagi. Tak habis lagi kuasa 2. 9. Negatif 10 tambah 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, jadi negatif 10 tambah 9 dapat? Negatif 1. 1. Okey. Dapat markah. Ni 3 markah kan? Awak jawab dalam ni 1 markah. Ini 1 markah. Ini pun awak selesaikan dalam kurungan 1 markah. Ini sepatutnya 4 markah ni. Ini 2 markah sini, 2 markah sini. Okey? Lebih cepat ni Okey, nombor 3. 4 markah. 1 soalan 2 markah. Okey, tukar kepada unit. Ini nak tukar unit ni. Macam mana kita tukar unit? 36 km per jam. 36 km per jam kepada meter per saat. S tu saat. Okey. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? Sekolah rendah dah belajar ni. Takkan tak ingat.
1 kilometer berapa meter? 1000. 100. 1000. 1 K kan? Kilo tu maksud dia bila awak sebut 1K. 1K tu maksud dia 1000 lah. 1K. Kilogram pun sama lah. 1K. Kilo tu kilogram. Maksud dia 1000 gram. 1K tu adalah 1000. Ingat? 1000. Kalau ni kau orang kata awak nak duit tak? Duit berapa nak 1K? 1K tu RM1000 lah. Share nak RM1000. Okay. Hour, jam kepada saat. 1 jam berapa saat? Cepat, 1 jam berapa saat? Ni kira masa daripada nombor kecil pun kira masa. 1 jam berapa saat? Tak ada orang ke kelas ni? Cubalah jawab. Bukan saya nampak muka hampa pun. Tak mau jawab. Kau tak tahu. Takkan tak tahu kot. 1 jam apa minit? 60. 60. 60. 1 minit apa saat? 60. 60. Jadi 60 darab 60 lah. Berapa? 3,600 saat. Okey. Jadi okey, macam mana nak tukar? 36 kilometer per jam. Sama dengan 36 darab 1000 meter. Dia per saat kan? Per 1 saat darab 60 darab 60 saat. Okey. Kat atas ni dapat 36,000. Kat bawah dapat 3,600. Okey, dapat apa? Jawapan dia dapat apa? Cari dulu. Sepuluh 10 meter sesaat. Okey. Okey, ini untuk nombor 1. Untuk nombor 2 pula, terbalik. Daripada meter sesaat kepada kilometer per jam. Tadi kilometer per jam kepada meter sesaat kan? Nah, ni terbalik pula. Bila terbalik, kita kena buat macam mana? Kita kena lawan kepada darab. bahagi. Ya, bahagi. Lawan kepada darab, bahagi. Okey, 80 meter sesaat. Awak tukar 80 bahagi 1000 per, sebab dia sesaat bawah kan? 1 per dengan 60 darab 60, 3,600. Atas kilometer, bawah jam. Kalau saya tulis siap-siap kilometer ke atas. Lagi ini kilometer, ni jam. Okey. Jadi, awak guna kalkulator lah, tekan. Atas tekan, bawah. Terus tekan lah, senang kalau nak buat kurungan. Okey. Guna kalkulator 80 per 1000. 80 kurungan dulu kan. 80 ABC 1000. Tutup kurungan. Bahagi. Buka kurungan 1 per 3,600. Tutup kurungan.
dapat jawapan dia. Gambar jawapan. 288. Dia 288 kilometer per jam. Itu jawapannya. Garis. Okey? Okay, nanti saya kongsi dalam grup lah jawapan saya ni. Okey? Okey, nombor apa tadi? Nombor 3B. Okey, nombor 3B. Baca soalan betul-betul. Jadual menunjukkan kadar bayaran parkir di sebuah bandar. Okey, Mariana meletak keretanya dari pukul 8 pagi hingga 3:15 petang pada suatu hari tertentu. Hitung jumlah bayaran parkir. Okey, sekarang kita kena kira berapa jam dia parking tu. Okey, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 3 suku, 3:15 petang. Okey, daripada pukul 8 sampai 3:15, kalau awak kira, awak akan dapat 8, 9, 10, 10, 10, 10, 7 jam 15 minit. Okey? Kalau 7 jam 15 minit, okey, kita tengok. 1 jam pertama, okey, RM3. Okey? 2 jam berikutnya. Jadi ini RM3, ini RM2, RM2. Sebab dia kata 2 jam. 2 jam maksudnya jam pertama RM2, jam kedua pun RM2. Okey? Kemudian masuk setiap jam seterusnya RM1.50. Okey, jadi kita tengok masa. Okey, mula-mula 1 jam pertama. 1 jam kita darab dengan RM3. Okey, dapat berapa? RM3 lah. Kena bayar. Lepas tu 2 jam yang berikutnya. Jadi 2 jam darab dengan RM2 lah. RM4 kena bayar. Okey. Setiap jam seterusnya, okey, ada baki berapa jam lagi? Ini 3 jam kan? Ini 3 jam dia dah bayar dah. Ada lagi 4 jam 15 minit. 4 jam 15 minit ni dikira sebagai 5 jam lah. Mana orang nak bayar 15 minit? Free tak kan? Dia kira sebagai 5 jam. 5 jam darat RM1.50. Dapat 5 darat RM1.50 dapat RM7.50. RM7.50. Jadi jumlah dia awak akan dapat berapa tak? RM14.50. Itu jawapannya. RM. Okey? Ni kena tengok betul-betul ni. Ni 3 jam ni maksud dia awak tambah ni dapat 3 jam. Lepas tu baki dia kan. Ini adalah baki jam lagi. Okey, baki daripada 7 jam 15 minit tu. Baki 4 jam 15 minit ni adalah awak kena ambil 5 jam. Sebab 15 minit tu, 15 minit tu kena bayar juga. Kena bayar RM1.50 juga. Jadi automatik awak akan kena kira 5 jam. Okey? Ada siapa nak tanya? Tak ada ah? Semua boleh dah ah? Okey, soalan C ni kita tak ya? Saya tak faham. Tak faham yang mana?
Yang atas tu. Okey, tak faham nak kira jam ke, tak faham nak kira harga kan, ni macam mana? Yang kira harga tu. Okey, awak kena baca soalan betul-betul. Okey, dia beritahu tempoh masa. Okey, 1 jam pertama, harga dia lain. Harga dia mahal, RM3. Sebab apa? Sebab ramai yang parking kereta sat-sat je kan. Dia kena charge RM3. Okey. Kemudian kalau awak parking lama lagi, lebih lama daripada 1 jam, masuk 2 jam, awak kena tambah. Harga dia lain pula. Harga dia RM2 pula. Maksudnya habis 1 jam RM3, awak kena masuk jam yang kedua, awak kena bayar RM2. Okey? Maknanya RM5 Okey, lah jadi untuk 3 jam tu. kena RM5 kalau awak parking 2 jam. Tapi dia kata dia bagi RM2 ni untuk 2 jam. 2 jam berikutnya. Maksudnya 1 jam RM3, 1 jam RM2, 1 jam lagi RM2 juga. Yang ni RM3, yang ni RM2, yang ni RM2. Jadi kalau awak parking 3 jam, awak kena bayar RM7. Kan? Faham ah? Kalau awak parking 3 jam. Sebab ini 1 jam, ini 2 jam berikutnya. 1 campur 2, 3 kan? Kalau 3 jam, awak kena bayar RM3 campur RM2 campur RM2. RM7 lah kan? Tapi Mariana dia letak sampai 7 jam. 7 jam dia kena tambah lagi ni lah. Mula-mula dah kena RM7 dah. Lepas tu, jam yang berikutnya. Kalau dia pakai 4 jam. 4 jam ini RM50. Jadi, berapa jam lagi? RM50 lagi. Awak kan kira macam tu lah. RM50. Berapa jam lagi? Kalau saya sambung kat bawah ni ya. 1 jam lagi. Ni tambah apa? 1 jam lagi. RM50 lagi. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ada 15 minit ni. Okey? Okey. 1 jam pertama RM3. Jam yang kedua RM2. Jam yang ketiga RM2. Jam yang keempat RM1.50. Jam yang kelima RM1.50. Keenam RM1.50. Ketujuh RM1.50. Lepas tu 15 minit ni. 15 minit boleh charge RM1.50. Sebab 15 minit, walaupun 15 minit awak parking, dia tak free. Dia kena bayar juga. RM1.50. Boleh faham? Boleh tu. Boleh ya? Boleh. Jadi jumlah jam ni 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 15 minit. 7 jam, 15 minit. Jadi Mariana parking 7 jam, 15 minit. Tu awak tambahlah RM3, RM2, RM2, RM1.50, RM1.50. Berapa RM1.50. Cukup 7 jam, 15 minit. Awak dapat semua RM14.50. Okay? Okay. Okay. Okay, next. Ini kita tak jawab sebab soalan ketaksamaan awak tak buat lagi kan? Okay, ini soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni, dua ni kaitan. Okay, ini garis lurus. Okay, ini pun garis lurus. Okay, bila ini garis lurus, sudut dia yang bertentangan adalah sama. Okay, sudut yang bertentangan adalah sama. Jadi, sudut ni pun sama. Okay, yang saya color biru dengan yang saya color merah. Dua-dua sama ni. Merah dengan merah sama, biru dengan biru sama. Jadi, 99 tambah X
nilai dia sama dengan 4x. Okey. Okey, tengok jap apa pengiraan dekat bawah ni. Okey, macam saya buat tadi, 99 campur x sama dengan 4x. Kita isilah tempat kosong ni. Dapat satu markah. Ni betul dapat satu markah. Okey, satu kotak ni satu markah. Okey, nak isi kena kira dulu macam mana nak isi ikut dah je tak boleh kan, kita kena kira dulu. Okey, kita kira sebelah kanan ni. Okey, 99. Jadi x ni pita belah kanan. Jadi 4x 99 sama dengan 4x tolak x. Okey. 4x tolak x dapat 3x. Okey, sini dah 3x. Okey. 4x tolak x jadi 3x. Okey, bila dapat 3x, okey, x kita nak cari nilai x, jadi 99 bahagi 3. 99 bahagi 3 dapat 33. 3. Itulah jawapan dia. 33. Betul tak? Kita tak tahu betul ke tak. Kita buat kat sini. Okay, katalah x tu 33 isi. Jadi 4 darab x berapa? 4 darab 33 dapat 132. Betul tak? Okay, kalau guna kalkulator. Okay, dapat. Jadi 99 campur 33 dapat 132. Jadi betul dah jawapan awak 33. Bila awak tambah 99 campur 33, awak akan dapat sama nilai dia dengan sini. 4x tu. 4x tu 132 juga. Okay, betul dah jawapan awak. Jadi awak akan dapat markah. Sini satu markah. Sini satu markah. Sini satu markah. Tapi nak dapatkan ini kena kira. Okay? Kena kira dengan betul. Jangan menghentam je. Okay? Ada nak tanya? Okay, kalau tak ada kita terus 1.35 dah. Kita punya kelas berapa jam lah? Sampai pukul dia tarik ekstra 12.30 sampai ke 2.30. Tak apa, sekali kita kedua kita stop. Okay, kedua kita stop. Ni ulang kaji. Okay, untuk soalan B. KLMN ialah garis lurus. Okay, soalan dia nak cari X tambah Y. Macam nak cari X tambah Y? Apa dia X tambah Y ni? Okay, X. Mula-mula kita cari X. Macam kita buat, saya cakap dulu, kita ikut susunan alfabet. Kita ikut X dulu baru Y. Okay. Okay, bila kita tengok ni, ini adalah garis selari. Ini adalah garis lentas lintang. Okay, sini 80, yang ni mesti 80. Okay. Okay, ini 80, sini pun mesti 80. Okay. Jadi kita tak perlu, kalau you tengok kan, kita tak perlu cari X asing, Y asing. Kita terus je sebab dia nak X tambah Y kan. Jadi bila awak tengok kat sini. Okay, bila awak tengok kat situ, 80 X tambah tambah. 80. Tak payahlah awak nak cari apa? Y asing-asing kan. Betul tak? Mana dia? 55. Betul lah. Jadi awak tengok situ terus je awak dapat 180 sebab garis lurus. Okay.
sama dengan hasil tambah 80 tambah X tambah Y. Kan? Ataupun nak tulis lagi mudah, kita letak 180 belah sana. Okay? Jadi X tambah Y sama dengan 180 tolak 80. Dapat 100. Jadi soalan dia tanya X tambah Y dapat berapa? Jawapannya ialah 100. Okey. Ini senang je. 2 markah je. Awak dapat soalan ni, awak dapat ni 1 markah. Ini jawapan 1 markah. Okey, untuk nombor 2. PQR ialah garis lurus dan RST ialah sebuah segitiga sama sisi. RST sama sisi. Jadi yang ni sama ni sama ni. Okey, sudut dia mesti 60. Ingatlah, segitiga sama sisi, sudut mesti 60. Semua mesti sama. Okey. Cari nilai X. Okey, bila kita tengok tu, cari nilai X. PQR, RST. Lepas tu dia tak cakap. Okey. Dia bagi ini 115. Jadi ini sudut selang seli. 115. Ini 115. Ini pun mesti 115. Sebab Z, bentuk Z ni. Sini dengan sini. Selang seli. Ingat ah, selang seli. Okey, jadi jawapan dia 115 tolak 60. X Boleh? tambah 60 dapat dengan 100 sama dengan 115. Jadi X dapat 115 tolak 60. Dapat berapa? 55. Okey, 55. Okey? Boleh? Ini maklumat. Soalan ni penting. Sebuah segitiga sama sisi. Jadi sebuah segitiga sama sisi awak kena tahu apa dia syarat segitiga sama sisi. Semua sisi sama, semua sudut sama. Okey? Walaupun dia tak bagi dalam tu, kita tahu. Automatik kita tahu. Okey? Okey, ada berapa lagi soalan Banyak lagi soalan ni. Macam mana nak jawab? Tak apa. Okay, sikit-sikit. Tak habis tak apa. At least kita orang ngaji. Okay, dalam ajar PQRS ialah garis lurus. Cari nilai Y. Okay, Y. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi, satu segitiga 180 kan? Semua. Jadi, sudut ni berapa? Boleh cari kan? Garis lurus, Boleh. 180 tolak 145 dapat 35. 35. Okay? Okay, saya tulis tak elok sikit, tak nampak. Saya tulis balik. Sini dapat 35. Jadi sini dapat 35, sini 90. Ini sudut peluaran. Sudut peluaran adalah hasil tambah sudut ni dengan sudut ni. Okay? Ingat sudut peluaran adalah hasil tambah sudut ni dengan sudut ni. Okay, jadi Y sama dengan hasil tambah 90 dengan 35. Dapat? 125. 125. Okay? Okay tak? Okay. Okay. Mana dia jawab? Ini soalan apa nombor 5A? Okay, untuk 5A2.
Tadi 5A1, 5A2. PQRS ialah sebuah segi empat sama. Okey, dia dah bagi tahu dah sebuah segi empat sama. Jadi, semua sisi ni sama lah. Tapi, sini memang confirm sudut tegak. Sebab memang sudut segi empat sama, sudut tegak semua. Okey, cari nilai X. Okey, nilai X. Kita tahu kalau kita buat perpenjuru. Ini perpenjuru. Ini bahagi dua lah. Sudut ni dengan ni. Sudut ni 90 kan? 90 bahagi 2. Akan dapat 45 darjah. Okey. Ini sudut sama kaki. Sudut sama kaki. Segitiga sama kaki sebab dia adalah segitiga sama kaki sebab dia adalah sebahagian daripada segi empat sama. Sisi dia sama. Nampak tak? Sini sama dengan ini. Jadi sama kaki lah. Jadi sudut ni 90 bahagi 2 dapat 45. Sini pun mesti 45. Jadi X dia ialah X tambah 45. Dia X boleh tambah buat kan? 15. 45 kat 15. Ha, 45 tolak 15. Dapat 30. 30. Okey. Ini dua-dua ni adalah 45. Sebab tu dua markah sebab senang yang nak dapat. Okey, 145 lah. Okey. Dalam Raja 15, RST ialah garis lurus cari nilai X. Ini bila main soalan susah sikit. Pelan lama dia pelan susah. Pelan lama. Tapi awal-awal tu kita dah tahu dah. Jadi bagi soalan apa pun boleh lah. Ha, ni awak tengok. Ni maklumat dia bagi segitiga sama sisi. Ni segitiga sama kaki. Jadi X tu senang dapat. Kita nak tahu X, kita kena tahu sudut ni dengan sudut ni. Okay. Sudut tu ialah, saya bawa color ni, ini adalah 60. Sebab semua sudut ni sama. 60, 60, 60. Ingat yang tadi saya tunjuk tadi, segitiga sama sisi. 60, ni 60, ini 60. Okay. Okay, yang ni pula. Sudut ni pula. Okay, sudut tu. Kejap. Saya ambil color merah pula. Okay, sini pula. Sini dengan sini sama. Sebab apa? Sebab dia sama kaki. Dia bagi tahu. Okay, sama kaki. Ini 40. Okay, satu segitiga 180. Tolak dengan 40. Lepas tu bahagi 2. Sebab ada 2 sudut. Okay, 140 bagi 2. 70. Okay, satu sudut ni. Ni sudut ni. Siapa saya buat anak panah ke situ? Ya. Sudut ni. Ha. Sudut tu 180 tolak 40 bahagi 2. Bahagi 2 sebab dia ada 2 sudut. Sudut ni sama dengan sudut ni. Jadi sebab tu saya bahagi 2. 180 semua ni 180. Tolak 40 yang kita tahu kat atas ni. Dapatlah 140. 140 bahagi 2 dapat 70. Satu sudut tu 70. Jadi X kita tahu sebab garis lurus kan. X campur 70 campur 60 sama dengan 180. Jadi X dapat 180 tolak 130 dapat 50. Dapat? Dapat. Okey. Okey, sebelum
Saya buat satu soalan je lagi. Saya agak ampun pula ini rapat. Okey, dalam darjah 16 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki KLM. Dia sebut dah segitiga sama kaki KLM. Mana satu K? KLM. Jadi ini sama lah. Okey. KL sama dengan LM. Okey, KNM dan KPL ialah garis lurus. Okay. Cari nilai X. Okey, bila kita kata sudut segitiga sama kaki, sudut sini dengan sini sama lah. Sini dengan sini sama. Okey, sebab kita tengok sudut besar, segitiga besar. Okey, bila segitiga besar ni, sudut yang sama kaki ni, boleh cari kan? Sama macam tadi kita kira. 180 tolak yang puncak tu 110 bahagi 2 sebab ada dua sudut. Okey. 180 tolak 110 dapat 70. 70 bahagi 2 dapat 35. Okey. Bila dah dapat 35, boleh dah cari X. Okey, oleh itu X campur dengan 95 campur dengan 35 dapat 180. Okey, mana? Ni kita tengok segitiga yang kecil ni pula. 95 campur 35 campur X dapat 180. Jadi X nilai dia ialah 180 tolak 95 dengan 35 tu apa? 130. Sama lah dengan tadi. Okey. 50. Tadi jawapan 50 kok kan? Banyak jawapan 50. Tadi 50 kok. Ini 50 juga jawapan. Okey? Okey. Okey. Okey, yang lain ni tak ada nak jawab. Tapi ada 3 soalan yang tak apa, tak ada ni. Nanti saya akan share dalam grup. Soalan ni jawab sendirilah. Boleh tak? Senang je benda ni. Banyak-banyak soalan ni ada soalan yang keluar dalam periksa ada. Jadi siapa yang ikut, siapa yang dengar? Alhamdulillah. Okay? Okay. Ada siapa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas? Ada soalan? Ulang kaji tambah yang awal-awal yang lama dah tinggal, berbulan-bulan dah tinggal tu, awal-awal tu. Hak tu yang banyak kena ulang kaji. Set keluar, semua saya buat semua soalan keluar kecuali itulah algebra. Yang tu ya tak keluar. Yang ni semua keluar. Okey. Gula buat betul-betul. Kalau siapa-siapa nak tanya soalan, PM cikgu pun tak apa. Okey? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada Tak ada, tak apa. Okey. Hari Khamis petang jawab soalan.